Pasir Datuk Timbalang Yang di-Pertua. Saya bangun untuk membahas titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong. Dan ingin mengambil kesempatan ini berterima kasih kepada Timbalang Yang di-Pertua kerana memberikan saya peluang ini. Saya amat gembira apabila Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertua Agong menunjukkan keprihatiannya tentang polarisasi kaum dan ingin melihat kesepaduan sosial dan integrasi nasional. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertua Agong juga telah mengingatkan ahli-ahli yang berhormat dalam dewan ini untuk menyemai nilai-nilai positif dan membawa idea-idea untuk membangun dan menyatu padukan negara. Secara amnya, rakyat Malaysia tanpa kira kaum dan agama ingin hidup secara harmoni membina sebuah negara yang gembira, maju dan makmur. Mereka hendak keluarga mereka hidup dalam kebahagiaan, keselesaan, aman dan tenteram. Malangnya antara sebab utama kadang-kadang terdapat ketegangan dan polarisasi agama dan kaum dalam negara ini adalah kerana ahli-ahli politik yang menyalahgunakan isu agama, kaum, bahasa dan budaya demi kepentingan politik. Saya ingin pihak kerajaan menyiasat satu mesej WhatsApp ataupun mesej yang menular di social media yang dikatakan datang dari UMNO meminta media pro muafakat nasional untuk berhenti memainkan isu agama dan kaum kerana mereka telah sudah mencapai matlamat asal meruntuhkan kerajaan Pakatan Harapan dengan memainkan isu agama dan kaum. Dan dalam mesej ini dikatakan sudah sampai masanya untuk cuba mendapat balik sokongan orang bukan Melayu Islam selepas agenda mereka memecah belahkan rakyat itu tercapai dengan runtuhnya kerajaan Pakatan Harapan. Agenda yang menjijik ini memecah belahkan rakyat dan demi kepentingan politik hendaklah dikecam dan ditolak dengan sekeras-kerasnya oleh semua rakyat sama ada orang Melayu Muslim atau yang bukan Melayu Muslim. Baru-baru ini ada ahli politik yang memberi gambaran bahawa orang Cina kaya dan orang bukan Cina miskin. Naratif ini telah digunakan begitu lama oleh orang-orang politik untuk memecah belahkan rakyat Malaysia, berlandaskan kaum dan menimbulkan perasaan kecurigaan di antara mereka. Datuk Timbalang Yang di-Pertua, selama ini boleh dikatakan rakyat Malaysia secara amnia memang miskin tanpa mengira kaum atau agama. Kerana ekonomi kita sebelum 80-an merupakan ekonomi yang sangat kecil dan boleh dikatakan ramai antara kita tanpa kira kaum atau agama hidup dalam kesusahan. Orang-orang Cina boleh dikatakan sebahagian besar daripada mereka merupakan buruh kasar atau kuli, penuri getah, buruh di palung BJ Timah, mendulang untuk BJ Timah, kedai rucik, kedai kopi, pengunting rambut dan buruh kasar di kawasan konsesi balat. Jika beberapa orang menjadi tauke ladang getah, lombong BJ Timah, konsesi balat, ini tidak bermaksud orang Cina secara amnia adalah kaya. Sebenarnya selama ini, setahu saya sudah hampir 60 tahun saya nampak orang Cina memang terpaksa mengatasi berbagai cabaran dan ramai mereka hidup dalam kesusahan. Untuk dua generasi yang lepas,
Ramai orang Cina ini begitu miskin hinggakan terpaksa memberikan anak-anak mereka untuk dianak-angkatkan. Melainkan kita terdesak, kita tidak akan memberikan anak-anak kita untuk dianak-angkatkan. Di kalangan kita ahli-ahli yang berhormat, saya pun tahu bahawa ada berapa orang ibu yang berhormat di sini merupakan orang Cina yang telah dianak-angkatkan oleh orang-orang Melayu. Dan saya pun tahu bahawa di Dewan-Dewan Negeri pun ada berapa orang yang berhormat dalam keadaan yang sama, di mana ibu mereka adalah orang Cina yang dianak-angkatkan semasa mereka masih bayi lagi. Datuk Timbalan yang di-Pertua, saya membangkitkan isu-isu ini supaya orang rakyat dapat gambaran yang betul, dan bahawa bukan semua orang Cina itu kaya. Sebenarnya kebanyakan mereka sangat susah. Dan saya membesar di Kampung Baru Cina. Sebenarnya rakyat Malaysia mesti tahu hampir semua orang-orang Cina di Kampung Baru itu miskin. Kerana Kampung Baru itu bukannya satu kampung, ia merupakan satu kawasan tahanan kurungan British, memaksa orang-orang Cina dikurung di tempat-tempat tertentu di bawah Pelang Bridge dalam tahun 1950, masa saat darurat menandingi komunis masa itu. Kita tahu kalau dalam satu tempat kurungan tahanan, bagaimana orang-orang itu boleh dikatakan kaya. Kawasan-kawasan ini bukannya macam kampung tersusun sekeran. Memang tak ada jalan berturat, tak ada longkang, tak ada air, dan tandas masa itu dipanggil jambang pun adalah tempat yang dikongsi oleh orang ramai. Tidak ada jambang ataupun tandas setiap rumah. Dan kita tahu lagi satu contoh di mana orang Cina dianak-angkat ialah contoh yang terkenal sekarang, iaitu kes Dato' Sri Dr. Noor Hisham bin Abdullah, yang nama asalnya Yu Ming Siong, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, yang dianak-angkatkan oleh orang Melayu. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada orang-orang Melayu yang lebih kaya masa itu, yang sudi menganak-angkatkan orang-orang Cina yang begitu miskin agar mereka dapat satu masa depan yang lebih cerah. Jadi bahawa gambaran orang Cina itu kaya ini memang tidak benar sama sekali. Dan satu lagi anggapan yang salah, yang telah pasti salah, nyatakan orang-orang Cina ini duduk di pekan-pekan dan bandar-bandar. Mereka kaya kerana mereka duduk di pekan-pekan dan bandar-bandar. Ingin juga saya membuat penjelasan bahawa memang tak ada pekan-pekan, tak ada bandar-bandar sebelum orang-orang Cina berkumpul. 100 tahun yang lepas, tak ada pekan air tawar dari mana saya datang. Begitulah ratusan pekan-pekan tidak wujud sama sekali. Orang-orang Cina tak ada tanah, mereka sangat miskin. Mereka terpaksa berkumpul bersama untuk berkongsi sedikit tanah yang ada. Kerana dengan perkumpulan itulah ramai orang berkumpul, jadi ia jadi satu pekan ataupun satu kemudian mengembang menjadi satu bandar. Jadi konsep ataupun persepsi orang pekan atau orang bandar itu kaya, satu persepsi yang salah. Ia merupakan satu keadaan terdesak di mana tak ada cara lain melainkan berkumpul bersama untuk berkongsi sedikit yang ada. Dan kerana tanah tak ada, permintaan banyak, ini orang kata we call economic rules. Kalau barang kurang, ramai permintaan, tanah tersebut naik kerana ramai orang Cina berkumpul tapi tak ada tanah, harga ni naik. Datuk Yang di-Pertua, ingin saya, harapan saya ialah semua bangsa kita jangan cemburu antara satu dengan lain, tetapi bersama-sama memajukan Malaysia, memajukan setiap bangsa,
kelebihan kita, marilah kita berkongsi. Dan memang kelebihan orang-orang Melayu, mereka banyak tanah. Marilah kita majukan tanah ini dan membawa kekayaan kepada orang-orang yang ada tanah. Mereka yang tak ada tanah, kerja kuat dan menjana kekayaan. Itulah satu cara bagaimana semua orang rakyat Malaysia boleh menjadi kaya. Datuk, di balik yang dipertua, cabaran kita ialah cabaran untuk maju ke arena antarabangsa. Marilah kita menjana kekayaan dengan mengeluarkan barangan. Semua barangan Malaysia boleh dikatakan amat special. Kita punya rambutan, manggis, durian ini kalau di pasaran dunia memang berharga. Di Australia, rambutan boleh dijual $20 sana ataupun lebih kurang RM75 1 kilo. Di Amerika Syarikat, saya baru-baru melawat di sana, 1 kilo rambutan pun $20. Maksudnya lebih kurang RM100. Marilah kita bersama membolehkan Malaysia maju dan semua rakyat dapat menikmati kekayaan Malaysia yang telah Tuhan kurniakan begitu kekayaan. Tak cukup masa. Ada 3 minit Okey, setengah. saya cuba. Boleh. Perkara kedua yang ingin saya bangkitkan ialah kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Malaysia adalah sebuah negara yang bertamadun dan percaya kepada kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Atas sebab itu, undang-undang telah digubah untuk melindungi kemuliaan Mahkamah, Dewan Undangan Negeri dan juga Parlimen Malaysia daripada serangan pihak kerajaan yang memiliki polis, senjata dan kuasa kententeraan. Kita sedar bahawa di seluruh dunia, negara yang diperintah dengan kuasa senjata api akan kekal mundur dan gasar. Tetapi negara yang percaya kepada kedaulatan undang-undang dan akan mempunyai masyarakat yang sivik dan bertamadun. Datuk Yang di-Pertua, ingin saya nyatakan bahawa saya telah membuat satu laporan polis Pusat 00252 Palan 20 di Perak dan ia berkenaan dengan apa yang berlaku pada 12 hari bulan Mei 2020. Pada 12 Mei 2020 hari Selasa, semasa saya sebagai Yang di-Pertua mempengerusikan persidangan Dewan Negeri Perak Darul Rizwan, saya telah mendapati kerajaan Perak yang diterajui oleh Menteri Besar Dato' Sri Ahmad Faizal yang juga merupakan ahli Parlimen Tambun telah membuat serangan yang menyeluruh terhadap Dewan Negeri Perak Darul Rizwan. Saya mendapati 5 perkara berikut yang telah dilakukan oleh Kerajaan Negeri Perak. Kerajaan Negeri Perak telah secara senyap-senyap mencerobohi Dewan Negeri Perak dengan mengusik sistem mikrofon Dewan Negeri sehingga pihak Kerajaan Negeri menguasai sistem mikrofon tersebut dan bukan lagi saya sebagai Petua Dewan Negeri. Kedua, pihak kerajaan telah membawa masuk lebih kurang 20 orang berpakaian hitam dengan niat untuk mengusir saya keluar daripada Dewan Negeri secara paksa. Ketiga, saya telah menjemput lebih daripada 20 media untuk meliputi persidangan Dewan Negeri, tapi kerajaan negeri tidak membenarkan mereka masuk ke Dewan Negeri untuk meliputi persidangan Dewan Negeri dan hanya membenarkan media rasmi yang ditentukan oleh kerajaan negeri. Keempat, saya telah mengarahkan siaran langsung atau live stream persidangan Dewan Negeri dibuat dengan sepenuhnya seperti biasa, tetapi pihak kerajaan negeri telah memberhentikan siaran langsung tersebut selepas titah ucapan Diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Dan kelima, Bentara Dewan Negeri Perak merupakan pengawal yang menjaga ketenteraman dan keselamatan Dewan Negeri. Beliau adalah pegawai saya yang bertindak mengikut arahan saya. Tetapi kerajaan negeri Perak telah memaksa beliau memberontak terhadap saya dan beliau diarahkan mengeluarkan saya dari Dewan secara paksa kerana gaji bentara dibayar oleh kerajaan negeri. Kita rumuskan. Saya akan habiskan. Silakan. Saya sesungguhnya percaya kesalahan-kesalahan jenayah telah berlaku dan saya meminta pihak polis
untuk menyiasat kes ini di bawah Seksyen 124, Seksyen 124B, Seksyen 104C dan Seksyen 50 Kanun Kesesaan atau mana-mana undang-undang lain yang berkenaan. Dan tindakan undang-undang mestilah diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab, terutamanya Menteri Besar Perak dan Setiausaha Kerajaan Negeri, mesti disiasat dan tindakan undang-undang diambil untuk menegakkan sistem demokrasi berparlimen Malaysia yang dipelihara. Sampai hari ini, pihak polis belum lagi mengambil statement daripada saya atau menyiasat kes ini. Adakah pihak kerajaan Perikatan Nasional ini tidak mengambil tindakan kerana kerajaan negeri Perak sekarang ini adalah memihak kepada Perikatan Nasional? Kita mesti tegakkan undang-undang. Itulah permintaan saya agar Ketua Polis Negara dapat dan Menteri Dalam Negeri mengambil berat tentang hal ini. Terima kasih. Okay. Jadi memang kalau boleh give me 3 minit untuk 2 point summary. Dan ketiga yang saya ingin utarakan ialah tentang jumlah wang yang telah kerajaan gunakan untuk masa COVID-19. Sebelum Dewan bersidang pada 13 Julai ini, Menteri Kewangan telah umumkan kerajaan telah meminjam 35 bilion. Tapi dalam persidangan ini, hari itu saya dengar Menteri Kewangan kata surat pinjaman ia adalah 45 bilion. Tapi sampai hari ini saya tak nampak ia dibentangkan di Parlimen untuk diluluskan. Kita tidak mahu penyelewengan berlaku, orang yang mengambil kesempatan COVID-19 ini untuk menyeleweng wang negara seperti kita tahu dalam kes 1MDB, puluh bilion sudah hilang, dan janganlah wang ini hilang juga kerana orang mengambil kesempatan kerana COVID-19. Akhir sekali, saya nak tanya, apakah sudah berlaku wang pembangunan JKR di kawasan Manjung? Kenapa projek menaik taraf Jalan Damai Laut Cangkat Jering FT060 yang senantiasa bermula dan berhenti beberapa kali? Projek ini telah berlarutan bertahun-tahun. Adakah jalan ini akan terus dinaik taraf kepada jalan 4 lorong, 2 lorong sehala seperti rancangan asal? Kemanakah duit ini? Dan akhir sekali, lampu trafik di Pekan Beruas sudah rosak 1 bulan. Apabila ditanya JKR, dia kata tak ada duit, tak ada wang, minta ahli Parlimen Beruas untuk bagi duit 30,000. Kalau saya sebagai ahli Parlimen Pembangkang tak ada peruntukan, takkanlah kerajaan tak mentadbir, minta ahli Parlimen pula mengeluarkan duit untuk kerja-kerja membaiki lampu trafik di Pekan Beruas. Sekianlah perbahasan saya. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Beruas.